Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sola Kamila bersama sahabat saya Syasha Hajidah akan membentangkan tentang isu penggunaan media sosial bagi kepentingan peribadi seorang guru ketika proses pengajaran berlangsung. Sebelum kita pergi kepada isi penting, kita lihat dulu kepada pengenalan. Okey, jadi pengenalan dia adalah pendidikan merupakan usaha melestarikan, mentransformasikan dan mengalihkan nilai-nilai kebudayaan dalam aspek dan jenisnya kepada generasi berikutnya. Okey, pendidikan di Malaysia pada masa ini masih memiliki kecenderungan terhadap aspek kognitif. Maka guru sebagai seorang pendidik tidak hanya dituntut untuk mengajar namun juga mampu untuk menjadi figura ataupun teladan kepada pelajar dan masyarakat. Okey, seterusnya, perkembangan teknologi dan sains sememangnya memberikan manfaat yang begitu banyak dengan kesan sampingan yang beraneka ragam. Okey, dari satu sisi, teknologi mampu menjadi alat yang sangat membantu, namun dari sisi lain juga telah menurunkan nilai dan martabat kemanusiaan secara signifikan. Okey, murid hari ini dia lahir dalam era digital dan berinteraksi dengan teknologi digital pada usia yang sangat muda. Okey, teknologi dia memainkan peranan penting kepada pendidik dan pelajar. Okey, namun di sebalik kelebihan yang ada, terdapat juga kesan negatif. Antaranya ialah interaksi yang tidak sesuai antara guru dan pelajar kerana pengaruh uh, kerana pengaruh uh, kerana pengaruh hubungan yang tidak formal dengan guru. Okey, jadi perkara ini dia akan mengganggu sesi pengajaran formal di dalam kelas. Selain itu, penggunaan media sosial di dalam sekolah ini akan menjejaskan kredibiliti seorang guru, iaitu di mana pembulian cyber, pembangunan identiti dan ketagihan menggunakan media sosial di waktu kerja. Okey, sebelum kita pergi kepada isu yang ingin kita kupaskan, kita akan lihat dulu apakah maksud etika dan juga kod etika perguruan. Okey, kita lihat dulu etika menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, etika merupakan satu sistem dasar akhlak, adat dan tingkah laku atau kesusilaan. Jadi, etika juga boleh dikatakan sebagai tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang kepada masyarakat. Okey, menurut perspektif Islam, etika ini dia merujuk kepada tingkah laku yang berasaskan Al-Quran dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita lihat pula kepada kod etika profesional. Okey, apa itu maksud dia? Kod etika profesional pula dia membawa maksud kepada semua garis panduan yang bertujuan meningkatkan tahap kualiti, produktiviti dan disiplin dalam perkhidmatan. Okey, dengan memberi penekanan terhadap semua aspek yang berkaitan dengan peraturan dan peradaban termasuk peranan nilai, tingkah laku profesional dan tingkah laku profesional dalam masyarakat. Okey, jadi dapatlah kita buat konklusi bahawa etika ni dia satu sistem dasar tingkah laku manusia. Satu sistem dasar tingkah laku bagi sesuatu kumpulan manusia atau organisasi. Manakala kalau kod etika pula ni dia menjelaskan tindakan-tindakan yang betul yang perlu dituruti dan tindakan-tindakan yang salah yang perlu dihindari oleh seseorang guru. Okay, antara isu etika keguruan dalam penggunaan media sosial ketika mengajar yang ini saya gariskan ialah guru dia tidak menjaga kerahsiaan guru dan pelajar dengan berkongsi segala maklumat kerahsiaan guru dan pelajar tersebut di media sosial tanpa pengetahuan mereka. Okey, kerahsiaan guru dan pelajar ni didedahkan apabila guru ni menyebarkan kerahsiaan tersebut di media sosial seperti berkongsi di aplikasi, di laman sesuatu Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya. Okey, perbuatan ini dia menunjukkan bahawa guru tersebut dia tidak prihatin dan juga guru tersebut dia tidak bertanggungjawab dalam menjaga hal-hal kerahsiaan orang lain. Okey, telah dinyatakan di dalam kod etika keguruan di mana guru
seseorang guru dia harus menghormati maklumat sulit pelajar dan guru-guru lain guru-guru lain dan tidak memberitahu perkara tersebut kepada orang lain. Okey, namun masih terdapat guru yang tidak mematuhi kod etika tersebut. Jadi, hal ini jelaslah menunjukkan bahawa guru tersebut dia tidak mempunyai integriti sebagai seorang guru dan juga sebagai seorang pendidik. Okey, hal kerahsiaan guru ini merupakan hal yang besarlah. Okey, jadi guru yang ditangkap membocorkan kerahsiaan rahsia guru lain haruslah dikenakan tindakan yang sewajarnya. Tambahan pula, seseorang guru ni dia harus menunjukkan perwatakan yang boleh dicontohi oleh para pelajar, bukannya yang boleh menjatuhkan maruah orang lain di hadapan pelajar. Okey, selain itu, isu seterusnya ialah isu etika keguruan yang seterusnya adalah guru-guru berniaga online ketika proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. Okey, seorang guru ni dia mestilah mengutamakan kepentingan pelajar berbanding dengan kepentingan diri sendiri. Hal ini adalah untuk memastikan setiap pelajar tu memperoleh ilmu pengetahuan serta perhatian yang secukupnya daripada seorang guru. Okay. Sekiranya didapati salah seorang daripada pelajar dia tidak memahami akan pelajaran yang diajar, maka guru tersebut perlu memberi perhatian yang lebihlah kepada pelajar dan perlu bertindak untuk mengatasi dengan memberi tumpuan yang lebih kepada pelajar tanpa mementingkan diri sendiri walaupun terpaksa meninggalkan perkara yang lain. Okey, telah terbuktilah yang mana guru yang mengajar sambil membalas mesej daripada pelanggan dengan urusan perniagaan telah melanggar kod etika keguruan. Okey, akhir sekali isu yang ingin saya bagikan di samping itu, kod etika yang terlibat dalam isu ini ialah guru dilarang mengadakan siaran langsung di media sosial ketika mengajar. Okey, guru tidak harus bertingkah laku sebegitu rupa, okey, sehingga boleh mencemarkan imej dan sifat profesionalnya. Okey, sekaligus akan menyebabkan hilangnya kepercayaan orang ramai terhadap profesion perguruan. Okey, tambahan lagi, guru haruslah menanamkan sikap yang baik terhadap semua pelajar supaya mereka dapat berkembang menjadi warga negara yang taat setia dan berguna. Okey, jadi demikian juga dengan kod etika bahawa guru haruslah bertugas sebagai pengganti ibu bapa dalam usaha membentuk tingkah laku seorang pelajar ke arah matlamat yang diterima oleh masyarakat. Maka guru tidak seharusnya menyatakan atau membuat sesuatu yang boleh mengurangkan keyakinan diri pelajar dan ibu bapa terhadapnya, serta guru tidaklah harus mengajar sesuatu yang boleh merosakkan kepentingan pelajar, masyarakat dan negara. Okey, kod etika ini jelas menunjukkan bahawa guru yang menggunakan media sosial ketika proses PDP berlaku dia tidak mengikut kod etika yang digariskan sebagai seorang pendidik. Okey, jelas bahawa kod etika yang menjadi panduan kepada semua guru nyata sekali tidak digunakan dan diamalkan oleh guru yang melakukan tingkah laku negatif tersebut. Okey, sekarang saya akan teruskan dengan aspek yang ketiga, iaitu aspek perundangan, di mana seorang guru yang profesional tidak akan melanggar mana-mana undang yang terdapat di Malaysia. Jadi, pada bab ini kita akan melihat bagaimana seorang guru yang tidak profesional ataupun telah melakukan isu menyebabkan mereka dikenakan tindakan undang-undang. Okey, dalam hal perbincangan kita pada sesi ini adalah di mana seorang guru menggunakan media sosial pada waktu PDP ataupun waktu pembelajaran dan pengajaran menyebabkan beberapa perkara berlaku seperti kehilangan waktu mengajar yang berkualiti. Yang kedua, murid tidak memahami pengajaran yang diberikan. Yang ketiga, kurang
berinteraksi dengan murid kerana ketagihan yang melampau terhadap penggunaan media sosial di waktu persekolahan. Okey, berdasarkan isu yang telah ditengahkan iaitu penggunaan media sosial di sekolah di waktu PDP, kami telah menyenaraikan beberapa akta yang perlu dilakukan ataupun perlu diikuti oleh seorang pejabat awam sekiranya mereka menggunakan media sosial. Hal ini kerana sekiranya mereka melanggari mana-mana perbuatan di atas ataupun akta-akta di atas, mereka boleh dikenakan tindakan tata tertib. Okey, seperti anda lihat di hadapan, yang pertama adalah Akta Rahsia Rasmi 1972. Akta ini telah digubal bagi memastikan seorang pejabat awam tidak menyebarluaskan maklumat ataupun rahsia-rahsia rasmi kerajaan kepada masyarakat di luar sana. Seperti yang kita tahu, penggunaan media sosial pada hari ini tersangatlah luas, menyebabkan mana-mana maklumat ataupun informasi boleh diberikan tanpa batasan. Okey, sebagai seorang pejabat awam, akta rahsia rasmi adalah perlu kepada mereka supaya mereka tidak menyebarluaskan mana-mana maklumat ataupun mana-mana rahsia-rahsia yang perlu disimpan. Okey, seperti yang kita tahu, contohnya di dalam sekolah, sebagai seorang guru, sekiranya anda menggunakan media sosial di sekolah, pastikan anda tidak menyebarluaskan ataupun memberikan maklumat-maklumat rasmi sekolah ataupun seperti kertas soalan peperiksaan anda menyebarkan kepada dunia luar, menyebabkan perkara tersebut menjadi isu dan menimbulkan permasalahan ataupun perselisihan faham antara masyarakat dan pihak sekolah serta guru-guru di Malaysia. Okey, yang kedua adalah peraturan-peraturan pegawai awam. Seperti mana kita tahu, dalam penjawatan awam terdapat kelakuan dan tertib yang perlu diikuti seorang guru. Sekiranya anda menggunakan media sosial, pastikan anda memakai ataupun menghasilkan diri anda dengan keadaan yang terbaik. Pastikan anda memakai pakaian yang kemas, menutupi aurat dan memastikan perkara yang anda lakukan di luar tidak menyalahi mana-mana kelakuan dan tertib yang terdapat di dalam peraturan-peraturan pegawai awam. Okey, seterusnya Akta Komunikasi Multimedia, Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Okey, di dalam Akta Perlindungan Peribadi 2010 ini telah dinyatakan bahawa sekiranya penonton ataupun audiens ataupun orang yang berada di dalam video kita tidak bersetuju untuk diambil keterangannya ataupun disiarkan mukanya, maka kita tidak boleh melakukan perkara tersebut. Hal ini berlaku juga pada pihak guru-guru di sekolah. Sekiranya anda merakam perbuatan anak murid anda ataupun merakam mana-mana perbuatan rakan sejawat anda di dalam kawasan sekolah tanpa kebenaran ataupun persetujuan daripada mereka, itu anda dikira sedang mencabuli Akta Perlindungan Data Peribadi seseorang tersebut. Hal ini boleh menyebabkan anda dikenakan tindakan tata tertib. Seterusnya, Tata Susila Profession Perguruan Malaysia. Seperti yang kita tahu, guru yang profesional tidak akan melakukan ataupun tidak akan menyebarkan mana-mana perkara yang boleh menyebabkan mereka diberi tindakan tata tertib. Okey, yang ketiga, Akta Kanak-Kanak 2001, Akta 611, Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 217. Mengapa saya bawakan akta ini adalah kerana seperti isu yang saya kaitkan sebentar tadi pada muka surat di hadapan, di mana seorang guru dia melakukan ataupun dia menyebarkan video TikToknya di laman TikTok yang mengatakan dia berasa malu ataupun berasa segan sekiranya anak muridnya merenung dia dalam keadaan yang lama. Jadi para masyarakat di Malaysia merasakan perkara tersebut seperti guru tersebut tidak melakukan pekerjaannya secara profesional. Hal ini kerana seorang guru profesional tidak akan memasukkan ataupun memastikan dia akan memastikan pengajaran di dalam kelas bersifat natural. Maksudnya tiada apa-apa bias terhadap jantina ataupun kaum ataupun
agama. Di mana isu yang disebut sebentar tadi, guru tersebut menggunakan media sosial dengan mengatakan bahawa dia merasa malu ataupun dia merasa segan sekiranya anak muridnya merenungnya dengan terlalu lama. Ini menyebabkan para masyarakat di Malaysia merasakan tindakan beliau sangat tidak beretika. Boleh dikatakan sebagai sexual grooming, di mana dia merasakan ataupun dia meletakkan perasaan kepada pandangan kanak-kanak tersebut. Jadi sekiranya terdapat guru-guru yang melakukan perkara tersebut, mereka boleh melihat akta-akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak apa yang boleh menyebabkan mereka dikenakan tindakan untuk tindakan susulan sekiranya mereka melakukan gangguan seksual kepada kanak-kanak. Okey, seperti yang anda dapat lihat di kerangka hadapan, ini adalah kerangka Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, di mana Akta Undang-Undang Cyber dibentuk sebagai satu bentuk pemantauan kepada industri komunikasi dan multimedia di Malaysia. Terdapat beberapa pecahan akta di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia. Sekiranya mana-mana penjawat awam melakukan kesalahan, berdasarkan akta-akta yang ada, mereka boleh dikenakan tata tertib. Okey, jadi sebagai seorang guru di Malaysia, perlulah sentiasa berwaspada dan memastikan setiap pautan yang anda hasilkan bersifat benar, telus dan mempunyai pengetahuan kepada masyarakat sekeliling. Sekiranya tidak, anda boleh dikenakan tindakan tata tertib yang menyebabkan profesionalism keguruan anda akan merundum. Okey, sekarang kita akan teruskan dengan yang keempat, iaitu aspek hak asasi manusia. Bagaimana dengan penggunaan media sosial oleh seorang guru menyebabkan hak asasi manusia, iaitu seorang murid akan tertindas. Jadi mari kita lihat bagaimana ianya saling berkait rapat. Okey, kita akan teruskan dengan hak asasi manusia. Bagaimana dengan penggunaan media sosial di dalam waktu pengajaran dan pelajaran, PDP menyebabkan hak asasi seorang pelajar itu dicabuli. Okey, mari kita lihat pada sejarah penubuhan yang pertama, iaitu Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia ini dibina pada tahun 1999 di bawah Akta 597, di mana Suhakam ini telah menjalankan beberapa program pendidikan dengan kerjasama KPM sendiri bagi menanam kesedaran dan amalan hak asasi dalam kalangan guru dan murid di sekolah. Okey, tapi kita fokuskan kepada seorang murid. Bagaimana murid itu dicabuli haknya sekiranya seorang guru menggunakan media sosial di waktu PDP. Okey, kita tengok pada artikel ke-12. Kanak-kanak mempunyai hak untuk menyatakan pendapat mereka secara bebas dan menjadikan pandangan tersebut diambil kira dalam sebarang perkara, tata cara, prosiding kehakiman ataupun pentadbiran yang menyentuh berkenaan kanak-kanak. Okey, isu yang dibawa pada hari ini adalah guru menggunakan ataupun menyiarkan siaran langsung di TikTok pada waktu pengajaran dan pembelajaran. Okey, di mana ketika ini guru ataupun pelajar di dalam kelas tersebut masih ada dan guru sibuk untuk melihat ataupun memandang komen pada layar yang terdapat di telefon bimbit mereka. Ini menyebabkan kanak-kanak yang berada di tempat kejadian juga akan merasakan mereka tidak mampu ataupun tidak dapat untuk menyatakan pendapat mereka secara bebas. Kerana apa? Kerana mereka rasa diperhatikan. Mereka tahu seorang guru tersebut sedang melakukan siaran langsung. Ini menyebabkan mereka tidak berani untuk menyatakan pendapat mereka. Walhal dalam hak asasi kanak-kanak, mereka layak diberikan pendapat ataupun layak memberikan pendapat secara bebas. Sekiranya guru menggunakan medium ataupun siaran langsung seperti Facebook di dalam kelas menyebabkan murid tersebut tidak mahu ataupun tidak yakin untuk kehadapan kerana mereka tahu masyarakat di luar sedang memerhatikan mereka dan masyarakat di luar sedang menilai jawapan mereka. Ini menyebabkan mereka kurang keyakinan dan tidak mahu untuk memberikan jawapan di dalam kelas. Okey, seterusnya kita lihat pada artikel 28 di dalam hak asasi manusia ini mengatakan bahawa semua kanak-kanak mempunyai hak terhadap pendidikan. Bila mana seorang guru menggunakan media sosial di waktu PDP, proses ataupun kualiti pengajaran guru pastilah akan
merundum hal ini kerana guru tidak menggunakan masa yang diberikan di dalam jadual waktu dengan berfaedah. Malah mereka melakukan perkara-perkara yang tidak patut seperti berniaga online, seperti melihat TikTok ataupun melayari laman sesawang Facebook, menyebabkan masa yang patut diberikan kepada para pelajar, masa tersebut patut diberikan sebagai seorang guru. Mereka patut untuk mendalami ilmu-ilmu pedagogi, menambahkan kemahiran mereka, menyebabkan nanti seorang murid akan mendapat pendidikan yang bagus. Bertepatan dengan artikel 28 mengatakan semua kanak-kanak mempunyai hak terhadap pendidikan. Sekiranya seorang guru tidak meluluskan hak tersebut, maka dikira sebagai mencabuli hak terhadap pendidikan. Okey, yang ketiga, artikel 37 di mana tiada kanak-kanak boleh tertakluk kepada penyiksaan ataupun layanan ataupun hukuman lain yang zalim, tidak berperi kemanisan ataupun menjatuhkan maruah diri. Okey, hal ini kita dapat lihat pada dalam siaran langsung seorang guru, sekiranya guru tersebut melakukan siaran langsung di dalam TikTok ataupun di Facebook ataupun di mana-mana cawangan laman sosial, menyebabkan murid tersebut berasa tidak yakin dan menjatuhkan maruah murid tersebut. Kerana apa? Kerana mereka merasakan mereka tidak mampu untuk menjawab soalan yang tersebut dengan betul dan akan mendapat kritikan ataupun komen negatif ataupun respon negatif daripada mana-mana penonton yang berada di tempat tersebut, menyebabkan mereka rasa maruah diri mereka sedang dipijak-pijak. Artikel 13, artikel 14. Artikel 13 di mana mengatakan bahawa kanak-kanak mempunyai hak dan pandangan mereka. Sama seperti tadi, kalau kanak-kanak tidak dapat hak dan tidak diberikan peluang untuk menyatakan pandangan mereka, mereka akan merasakan hak mereka sedang dicabuli dan mereka tidak dapat menyatakan pandangan mereka terhadap apa yang mereka pelajari pada hari tersebut, menyebabkan mereka tidak mahu untuk hadir ke sekolah, mereka segan, mereka malu dan menyebabkan proses pengajaran dan pelajaran pada hari tersebut tidak berjalan dengan lancar. Seterusnya pada artikel 14, negara hendaklah menghormati hak kanak-kanak kepada kebebasan berfikir, rasa hati dan beragama. Okey, bila mana seorang guru menggunakan media sosial dalam waktu yang salah, menyebabkan kanak-kanak akan terjejas dalam kemahiran berfikir mereka. Mengapa saya katakan begitu? Hal ini kerana guru terlalu sibuk untuk melayari internet, guru terlalu sibuk untuk menyatakan ataupun mendengar pendapat daripada dunia luar, menyebabkan kanak-kanak tidak mendapatkan hak yang sepatutnya. Mereka sepatutnya didengari, mereka sepatutnya diberikan peluang untuk bercakap. Akan tetapi sekiranya guru menonjolkan diri mereka dengan lebih, menyebabkan kanak-kanak tersebut tidak dapat kebebasan untuk berfikir, tidak dapat kebebasan untuk menyatakan pendapat mereka, mereka akan merasa tidak dihargai dan tidak mahu hadir ke sekolah lagi. Okey, yang ke-19 kita tengok artikel 19 menyatakan negara hendaklah melindungi kanak-kanak daripada semua bentuk keganasan fizikal ataupun mental. Okey, di mana kita dapat lihat sekiranya guru-guru menggunakan media sosial dengan cara yang salah, seperti saya datangkan contoh, sekiranya guru-guru mengambil ataupun memberikan ataupun mengambil gambar jawapan kanak-kanak yang salah, guru-guru merasakan perkara tersebut adalah perkara yang lawak ataupun kelakar. Itu boleh dijadikan sebagai bahan jenaka di dalam media sosial seperti di Twitter, di Instagram ataupun di TikTok. Seperti yang kita tahu, terdapat beberapa guru yang melakukan perkara seperti ini. Mereka merasakan perkara ini adalah seperti bahan gurauan ataupun jenaka kepada masyarakat di luar sana. Akan tetapi, sekiranya seorang guru tersebut meletakkan gambar ataupun meletakkan gambar beserta nama murid tersebut, ia akan menyebabkan keganasan ataupun gangguan dalam bentuk mental kepada pelajar tersebut. Hal ini kerana pelajar tersebut mungkin merasakan mereka tidak tahu jawapan yang sebenar. Mereka menulis jawapan yang tersebut menyebabkan guru merasakan perkara itu adalah perkara yang lawak. Akan tetapi pada pandangan mereka itu adalah jawapan yang mereka ada di dalam kepala mereka. Ini adalah dikira sebagai mencabuli hak
asasi seorang manusia, iaitu kanak-kanak tersebutlah. Okey, apa yang saya boleh simpulkan, kita lihat pada kesimpulan dan penutup pada hari ini. Okey, seperti yang kita tahu kesimpulannya, sebagai seorang guru yang mempunyai etika ataupun guru yang profesional, mereka perlulah mempunyai 4 kompetensi yang patut ada, iaitu pedagogi. Mereka harus mahir dalam pedagogi. Sekiranya seorang guru menggunakan media sosial pada waktu PDP, kemungkinan kemahiran pedagoginya akan berkurang ataupun akan merundum. Seterusnya, Sasiah, sekiranya seorang guru menggunakan media sosial pada waktu yang tidak sepatutnya, Sasiah ataupun personaliti ataupun kepribadian mereka tidak akan disanjung tinggi ataupun akan dipandang buruk oleh rakan sejawat, menyebabkan accountability-nya terhadap rakan sejawat tidak baik, dan seterusnya menyebabkan profesional keguruannya merundum. Dan dalam sosial juga, sekiranya seorang guru menggunakan media sosial di waktu yang tidak sepatutnya, apa kata masyarakat dan apa kata ibu bapa, menyebabkan mereka tidak memandang tinggi lagi profesion seorang guru. Walhal profesion seorang guru adalah profesion yang sangat penting pada hari ini. Jadi bagi melahirkan guru-guru yang bersifat berkualiti, maka 4 kompetensi ini perlu ada pada seorang guru. Hal ini kerana guru merupakan tonggak pembina kemenjadian murid. Bagi melahirkan murid yang hebat ataupun mempunyai 6 aspirasi, maka seorang guru perlulah mempunyai aspirasi tersebut supaya dapat dijadikan tauladan kepada anak muridnya. Okey, seperti yang kita tahu, dengan adanya tauladan yang baik dan peribadi yang baik, secara tidak langsung sekolah dan pelajar akan lahir mengikut falsafah pendidikan kebangsaan, menyebabkan matlamat dan visi negara akan tercapai. Dan perlu diketahui jugalah bahawa seorang guru ni bukanlah matlamatnya hanya sampai pada di sekolah. Seorang guru yang baik ataupun yang profesional, dia harus meletakkan sifat profesionalismnya di dalam sekolah dan juga di luar sekolah. Sekiranya guru menggunakan media sosial di dalam sekolah untuk kegunaan penambahbaikan pedagoginya, penambahbaikan ilmu di sekolahnya, itu adalah tidak menjadi kesalahan sekiranya mereka tidak menggunakan pada waktu PDP. Tapi sekiranya mereka menggunakan menggunakan aplikasi tersebut pada waktu PDP, boleh dikira sebagai tidak beretika. Dan juga seorang guru perlu menjadi contoh yang baik kepada muridnya di sekolah dan di luar sekolah. Sekiranya guru menggunakan TikTok di luar waktu persekolahan, jagalah tata susila ataupun tingkah laku seorang guru bagi memastikan anak murid guru-guru tersebut mempunyai rasa hormat dan pandangan yang tinggi terhadap guru walaupun mereka bukan berada di dalam waktu persekolahan. Okey, dengan adanya penggunaan media sosial yang betul dan beretika ini secara tidak langsung akan menaikkan credibility dan kemampuan seorang guru di sekolah. Malah dia akan menjadi batu loncatan ataupun inspirasi kepada guru-guru lain dalam menggunakan media sosial dengan beretika. Teruskan dengan kesimpulan lagi, iaitu sekiranya seorang guru yang profesional, mereka haruslah bertanggungjawab dalam setiap perbuatan yang mereka lakukan, sama ada di dalam sekolah, di luar sekolah ataupun di dalam media sosial. Seperti yang kita ketahui, guru memegang jawatannya bukan sekadar di sekolah, di luar sekolah, akan tetapi di dalam media sosial. Banyak mata-mata yang memerhati ataupun melihat kepada kemenjadian seorang guru. Jadi sekiranya seorang guru menggunakan media sosial di waktu luar penggunaan bilik darjah, pastikan guru menggunakan etika pemakaian yang betul, penampilan yang kemas, tidak mendedahkan mana-mana akta atau rahsia-rahsia kerajaan, memastikan segala perkara yang disampaikan oleh seorang guru itu adalah perkara yang betul dan benar. Itu akan menjadikan guru dan profesionalismnya sebagai seorang guru meningkat pada masa akan datang.
Seperti yang kita tahu, pelbagai cara dan garis panduan yang telah diberikan oleh KPM itu sendiri, Kerajaan Malaysia sendiri dan sekolah itu sendiri bagaimana untuk menjadikan ataupun bagaimana untuk melahirkan seorang guru yang profesional di mata masyarakat dan juga di mata masyarakat dan juga negara. Jadi seorang guru itu sendiri perlu melakukan perubahan pada dirinya bagi memastikan setiap perkara yang berlaku di sekolah ataupun di luar sekolah tidak mendatangkan isu kepada mana-mana pihak. Sama ada pihak dari pihak ibu bapa, dari pihak murid itu sendiri dan daripada pihak sekolah itu sendiri. Sekadar itu daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.